Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim khairan. Baik, kita sambung bacaan kita pada muka surat yang ke-22. Kemana kita perlu letakkan pandangan mata kita ketika solat. Jadi perbincangan yang seterusnya ini berkenaan dengan mata nak tengok ke mana ketika solat. Sepakat para ulama menyebutkan bahawa ketika solat disunatkan menjaga mata dari memandang pada perkara yang melalaikan, dan makruh berpaling ke kanan atau ke kiri, atas atau bawah. Sebaliknya hendaklah memendekkan pandangan dengan memandang ke hadapan sahaja, bukan ke atas atau bermaling ke kanan atau ke kiri. Sabda Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tuqafanna absaruhum. Jadi hendaklah orang-orang yang memandang, mendongak pandangan mereka ke langit ketika solat, berhenti dari melakukannya ataupun akan dicabut mata-mata mereka. Maksudnya ini larangan makruh, larangan makruh daripada Nabi SAW bagi orang yang mana solat kemudian melihat ke atas. Terus mayang tengok macam ni, mayang tu makruh. Baik. Baginda Nabi SAW juga bersabda, la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza iltafata sarafa 'anhu. Allah akan tetap menghadap ke wajah hambanya ketika hambanya dalam solat selagi hambanya tidak berpaling. Apabila hambanya memalingkan wajahnya, Allah akan berpaling darinya. Hadis ini kena ambil perhatian sikit. Ini yang orang panggil hadis, dipanggil hadis mutasyabih. Apa hadis mutasyabih? Hadis mutasyabih maksudnya hadis yang mana memberi maksud yang kadang-kadang silap faham. Seolah kita faham di sini, la yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abd. Seolah Allah Taala duduk di depan. Sedang kalau kita mengaji ilmu akidah, Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak ada depan, belakang, kiri kanan, atas bawah. Karena kiri kanan, atas bawah ni, itu perbuatan hamba. Dan itu kedudukan hamba sahaja. Allah tidak begitu. Kenapa kita kata gitu? Karena atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ini perkara yang kita iktibarkan. Dalam otak kita nampak macam ada, tapi kita nak tunjuk tak boleh. Contoh. Baik, saya kata ni atas. Bagi saya, ni orang main bumbuk dengan siling ni. Siling ni atas. Boleh? Baik, kalau cicak ada atas. Kalau cicak ada atas ni, badan cicak tu ke mana? Dia mana? Dia mendekat betul je. Baik, mana atas cicak? Saya ni duduk atas cicak pula. Boleh? Saya nampak cicak duduk atas saya. Cicak tu pula, kita duduk pijak. Cicak ni biar atas kepala aku. Cicak tu pula, dia biar atas aku. Nampak? Baik, cicak ingat kita duduk atas dia. Dia pula, kita nampak dia duduk atas kita. Baiklah, ni nak tanya, kalau orang nak kata Allah duduk di atas, Allah duduk atas mana? Duduk atas kepala aku kan duduk bawah badan cicak? Sebab kalau kata Allah Ta'ala duduk di atas saya, maksudnya Allah Ta'ala duduk di bawah cicak. Sebab bagi cicak, langit di bawah dia. Orang kata Allah duduk di langit ni, Allah di langit, Allah di langit. Ayat sebut selalu Allah di langit. Dia tak tahu kata langit tu, dia nampak dengan duduk atas. Kalau orang duduk di kutub utara dengan kutub selatan, orang duduk kutub selatan, kaki dia duduk bawah. Tarikan graviti tu, bumi bulat, orang duduk di kutub utara, kepala dia di atas, kaki dia di bawah. Orang yang duduk di kutub selatan pula, kepala bawah, kaki di atas. Jadi nak tanya ni, Allah duduk di langit mana ni? Hak yang orang duduk kata Allah duduk di langit, duduk langit mana? Dia kata, tu kata tak boleh. Tu kata tak boleh, Allah tidak bertempat. Sebelum langit ada, Allah sudah ada.
Jadi kalau kata Allah Ta'ala perlu kepada langit, perlu kepada arash, maksudnya Allah lemah. Kalau lemah tak layak jadi Tuhan. Jadi Allah Ta'ala perlu kepada benda tu, tak perlu. Benda tu yang perlu kepada Allah. Sebab tu ada yang mati Allah Ta'ala sekalian makna ayat Sumastawa ala al-arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Istiwa atas arsh ni jangan terjemah dengan duduk. Terjemah duduk salah. Istiwa ni banyak makna. Dalam bahasa Arab ni istiwa. Istiwa ni boleh makna istawla, maksudnya menguasai arsh. Tapi orang silap, dia suka juga terjemah dia guna hak bahasa. Istiwa makna duduk, istiwa makna istiwa tak duduk. Istiwa ni maksud menguasai, boleh duduk boleh. Tapi kenapa nak guna hak duduk tu? Duduk ni perbuatan hamba. Guna hak yang lawan daripada tu sikit. Sebab apa? Sebab bila lawan dengan perbuatan hamba, yang menguasai ni apa ni Allah Ta'ala layak bagi Allah Ta'ala. Kenapa kita kata terjemah menguasai? Sebab ada hadis Nabi SAW. Satu hari guru saya yang muda Syekhuna Yusri Hafizahullah Ta'ala, dia bawa satu kertas. Dalam kertas ni ada gambar apa ni, bulan, bintang dan sebagainya. Dia ambil daripada ensiklopedia. Daripada ensiklopedia ada gambar bulan, bintang, ada bumi, ada bintang yang mana besar dia sebesar biji bola. Dibandingkan dengan matahari, matahari hanya sebesar telur ayam. Nah, satu bintang di langit, yang mana bintang tu besar biji bola kalau dibayarkan. Matahari ni yang kita nampak ni hanya banding dengan dia, matahari besar telur ayam. Maksudnya satu lagi besar. Bumi teruk lagi. Bumi kata ulama yang bahagian apa ni kaji bintang boleh dimasukkan ke dalam matahari. Kalau dimasukkan bumi ke dalam matahari, boleh masuk berapa biji? 360 biji. Masuk bagi badan. Boleh masuk 360 biji ke dalam satu matahari. Abang kata kecil, tapi itu duduk berebut tanah sampai ke Mampuih. Berebut tanah. Tu Syekh kata apa? Ini saya kata. Bukan saya kata, ni Syekh sebut. Berebut tanah, kelir balik, bunuh kawan. Sebab pakai tanah sekarang kerak. Kerak pun tak mahu. Tapi dia kelir. Kalau dia tahu yang tu, dia tak berebut. Tak berebut kan apa? Dia kecil dia pun. Beb hidup matahari, bakar pun. Belum dibakar api bakar. Ada bintang lagi besar lagi daripada tu. Baik, kenapa cerita itu? Saya kata semua cakrawala ni di sisi kursi Allah Ta'ala. Kita pernah keluar dalam cakrawala? Tak pernah keluar. Kita ni hanya dalam Bima Sakti ni. Ada cakrawala di Bima Sakti. Dalam bahasa Greek, dia ada cakrawala Andromeda. Ada cakrawala sekian-sekian dan macam-macam cakrawala. Hak kita duduk ni Bima Sakti apa? Galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi tak ada orang keluar daripada galaksi. Bukan Samsung galaksi. Galaksi Bima Sakti ni terlalu besar sangat sampai tak pernah orang keluar. Dan orang tak boleh nak bayar macam mana untuk galaksi ni Allah. Cuma dibayangkan dia untuk macam mana penuh. Dia pusing. Ini penuh orang bintang-bintang. Boleh. Tepi dia pula ada galaksi lain pula, nama Andromeda. Andromeda pun begitu juga besar. Dalam tu pun ada sikit-sikit. Nama Andromeda tu nama dewa bagi Greek. Orang Greek dia ada nama dewa-dewa dia pun. Kadang-kadang dia buat dalam umur tu, tapi tak buat dalam guna bilang tak ada dalam ilmu tu yang kita sebut. Baik. Semua yang ni Andromeda, Bima Sakti, gabung semua sekali dibandingkan dengan kursi Allah Ta'ala. Ayat kursi kita baca, kursi Allah Ta'ala hanya dibandingkan dengan apa? Kalau kita lemparkan cincin ni lubang cincin ni, inilah sebesar galaksi seluruh. Dengan kursi Allah Ta'ala, kursi itu diibaratkan seperti satu padang pasir yang sangat luas, tidak ada penghujung. Lempar cincin ni tengah padang pasir. Ada dia? Tak. Kursi itu yang terlalu besar tadi dibandingkan dengan arash Allah Ta'ala, hanya seganding ini saja. Kursi pula besar ni. Arash Allah seumpama padang pasir yang luas terbentang. Maka kalau lempar kursi dalam arash, tak ada apa. Sebab tu Allah sebut Sumastawa ala al-arsh. Aku kuasai arash. Maksudnya aku kuasai yang paling besar di kalangan makhluk aku. Kalau hamba yang kecil-kecil ni, aku tak heran kan? Itu maksudnya. Boleh. Bukan aku duduk atas arash. Ini faham silap. Faham lagi lebih. Dia kata, saya perlu terang ni sebab ramai orang silap. Dan ramai orang dia bila baca ayat tu, dia ingat Allah berdiri lagi. Dengan gunakan perkataan Sumastawa ala al-arsh. Asyhadu
Itu bukan maksud yang sebenar. Baik. La yazalu Allah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abd. Jadi faham kenapa Allah Taala gunakan arsy. Semesta wa 'ala al-arsy, karena arsy paling makhluk Allah Taala yang paling besar. Jadi kalau Allah Taala menguasai makhluk paling besar, kita ni acik-acik usul samsing lah kan. Usul belaka. Gitu. Baik, Allah Taala akan sentiasa menghadap wajah hamba. Maksud kita menghadap wajah ni maksud memberi rahmat. Itu maksud. Semua ulama memberi rahmat, bukannya maksud duduk di depan. Wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Bagaimana dia tidak berbalik? Nah. Fa idza iltafata sarafa anhu. Dalam hadis ini bila di bawah diterjemah memalingkan wajahnya. Betul tak? Tapi kalau di atas dia tak sebut yaltafit apa? Yaltafit maknanya yaltafit qalb. Maksudnya jiwa dia, hati dia. Ma lam yaltafit. Tidak memalingkan jiwanya daripada mengingati Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan lupa. Maksudnya bukan Allah Ta'ala lupa, Allah Ta'ala tidak akan beri rahmat kepada kamu, karena dalam ayat kamu tidak bersyukur. Itu maksudnya. Boleh nampak? Fa'idha altafatan sarafa anhu, bila mana dia berpaling daripada mengingati Allah Ta'ala atau memalingkan wajahnya kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan berpaling daripadanya. Maksud tidak memberikan rahmat kepada. Itu kena bagi jelas kepada kita. Tulis bacaan yang saya terjemah. Tulis yang saya terjemah, maksud paling rahmat. Sebab itu dia cakap, orang tanya Allah depan ini, maksud dia, maksud Allah Ta'ala duduk di depan kan? Bila mayat Allah duduk di depan juga. Itu tak kenal kan? Tak kenal. Sebab depan belakang pun satu benda yang amrun yang tiba, dia bagi pegawai yang tiba. Saya lah ni duduk di depan kan? Dia saya duduk di depan. Ya, abang nampak saya duduk di depan kan? Dia tak tahu. Abang duduk depan saya lah ni. Kalau duduk sini. Abang duduk belakang saya. Dalam saya sama, dia nampak saya duduk depan dia. Boleh? Kalau saya balik sini, dia nampak saya depan dia. Boleh? Dalam saya sama saya, dia tu di belakang saya. Ini nampak. Ini belakang. Betul dia. Bukan contoh apa orang. Dia duduk depan saya. Dia duduk belakang saya. Tak apa lagi. Tapi gitu kan. Bukan contoh dia. Abang ni duduk sebelah saya. Dia tengok ke tengah, saya tengok ke sini. Nah, dia tengok tengah, saya tengok sini. Bagi saya, dia sebelah kanan saya. Dia. Bagi dia, saya di sebelah kanan dia. Dia kanan, kawan ni pun kanan juga. Betul? Jadi maksudnya kanan, kawan ni pun kanan, dia pun kanan juga. Jadi kanan ni pun yang tiba juga, atas bawah yang tiba. Kalau orang duduk di atas, kawan duduk atas, atas pada bangunan atas. Ni atas. Dia asal ish, atas kawan duduk. Kawan ni rasa kemana duduk atas, rupanya tingkat tu lagi. Dia tu lagi atas pada dia. Hak dia pula, rupanya duduk bawah rupanya. Maksud dalam masa yang sama dia di atas, dalam masa yang sama dia juga di bawah. Boleh? Itu macam mana? Satu atas, satu bawah. Itu kata yang dia. Boleh? Dia faham? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu ila as-sama'i fanadarat alladhina hum fi salatihim khashi'un fataqa'a ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permulaannya apabila solat, baginda sallallahu alaihi wasallam mendongak pandangan matanya ke langit. Lalu turun ayat orang-orang yang khusyuk dalam solat mereka, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka pada saat itu taqa'a ra'sah, baginda menundukkan kepalanya. Nampak? Baik. Namun para ulama berbeza pandangan dalam masalah ke mana mata hendak dihadap. Ulama berbeza pandangan pula, mata nak pergi hadap mana? Dah tengok ke atas tak boleh? Tengok bawah ke? Tengok depan ke? Menurut jumhur ulama merangkumi mazhab Abu Hanifah, Al-Imam Al-Thawri, ini Sufyan Al-Thawri. Kenapa digelar Sufyan Al-Thawri? Karena satu hari dia masuk dalam masjid kaki kiri. Dia langkah masuk kaki kiri. Thawri ni berapa? Thawri lembu jantan. Thawri lembu jantan. Gelaran lembu jantan. Jadi bila dia masuk kaki kiri, dia kata, Allah, aku ni lagi teruk dalam lembu jantan.
Aku ni lagi bodoh pada ilmu jantan, kata Imam Sufyan Tsauri. Kenapa? Karena aku menjadikan rumah Allah macam jamban. Jamban boleh masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ni aku masuk kaki kiri ke dalam rumah Allah. Aku ni. Jadi aku lebih teruk pada lembu. Maka dia pun gelar diri dia lembu. Sufyan Tsauri. Tapi gelaran tersebut tu kata orang ni kalau duduk dengan hak baik jadi baik dia. Kulit kambing, kalau baca Quran, orang cium sekali kulit kambing. Dek. Tapi kulit kambing kalau orang buat permainan ni tempat lak kaki, orang lak kaki kan? Sebab dia kawan dengan apa? Kawan dengan lantai. Dan kawan dengan Quran orang tunjuk dari tinggi. Dan kawan dengan lantai orang pijak ke bawah. Tengok kawan maksudnya. Lembu tu, gelaran lembu dikawan dengan Sufyan. Jadi elok tu lembu. Jadi gelaran tu terkenal. Kita pun nama anak kita Sufyan As-Tsauri. Kenapa? Untuk ambil gelar dengan dia. Tapi bukan nak suruh anak menjadi bodoh je, tidak. Nabi ini Imam Sufyan ni terkenal gelar tu dengan dia. Maka jadi comel tu lembu bahaya. Pada mulanya dia pun untuk tujuan tak elok, tapi jadi elok. Baik. Imam Ahmad dan pandangan yang rajih dalam mazhab Syafi'i, disunatkan mata melihat ke tempat sujud di sepanjang solat. Sunat kita tengok ke tempat sujud. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata lam yanzur illa ila mawdi'i sujudi. Nabi SAW bila mana mula solat, baginda tidak memandang malaikat ke tempat sujud. Tempat sujud dia. Diriwayatkan daripada Sulaiman bin Dawud Al-Qawlani menceritakan, aku telah mendengar Abi Khilabah Al-Jurmi radhiyallahu anhu menceritakan, haddatsani 'asharatun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an salati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi binahwi min salati amiril mu'minin ya'ni Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu qala Sulaiman faramaqtu Umar fi salatihi faramaqtu Umar fi salatihi fakana basaruhu ila mawdi'i sujudihi. Kata dia, haddatsani 'asharatun min ashabi Rasulillah. 10 orang sahabat Nabi telah memberitahu kepada tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah berdiri, cara Rasulullah rukuk, cara Rasulullah sujud. Macam mana cara solat tersebut? Sebiji macam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kamu nak tengok solat Rasulullah? 10 sahabat kata nak tengok solat dia, tengok Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Tak beritahu kata apa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni walaupun dia tabi'in, tapi dia punya macam solat dia tengah tengok Nabi. Cara Nabi sebenarnya. Cucu Nabi SAW. Dan cucu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Sulaiman, perawi hadis ini, aku pun memerhati Umar bin Abdul Aziz semasa ia mengerjakan solat. Matanya, yakni ketika sedang solat, mengarah ke tempat sujudnya. Dia pun tengok dia sembahyang macam mana. Dia berkata, ini orang panggil pujian daripada akabir kepada ashabir. Ini adab orang dulu. Kita ni yang payah ni, tok guru tua nak puji tok guru muda tu payah. Puji memang tak payah depan-depan, belakang-belakang. Puji depan takut jadi rujuk. Kan? Tok guru tua puji tok guru muda. Yang tu berlaku selalu, tok guru tua dia tak elok kali tok guru muda. Macam nak play. Tu tak pernah kenal sikap orang Melayu tu. Mesir lain. Tok guru kita tengok di Azhar, masya-Allah tabarakallah. Tengok Syekh Usama murid kepada Syekh Jamal Faruq. Tapi ketika mana majlis, Syekh Jamal Faruq yang jadi apa ni, orang panggil apa? Pengurusi majlis. Lepas tu Syekh gelar pula ini Syekhuna Al-Allama, semua itu pula. Dia nak murid tengok dia rasa apa. InsyaAllah ni ada buljam. Maksudnya adat yang sangat hebat. Dia ajar. Satu lagi kelebihan, kita tengok untuk guru kita, bila mana ada orang tanya soalan. Dia soalan ni satu adab juga. Adab kita bertanya soalan kepada guru kita. Jangan kita banding soalan dengan orang lain. Macam mana soalan? Tuan guru, saya nak tanya soalan. Hari tu ustaz kata macam ni, tapi ustaz tu kata macam ni. Ini kata nak pergi klik. Ustaz sebut ini, ustaz tu sebut lain. Ini tidak ada adab. Soalan itu tidak ada adab. Macam mana jaga adab? Jangan tanya gitu.
Kalau tanya pribadi boleh, duduk seorang-seorang. Dalam kelas jangan tanya gitu. Tak boleh. Sebab nanti boleh mengundang kawan tidak elok. Nampak tak? Satu hari saya duduk dalam kelas Syekhuna Imam Ifat, Hafizahullah Rahimahullah Ta'ala. Syekh Imam, ketika sedang mengajar fiqh Syafi'i, tiba-tiba ada seorang murid tanya, kata Syekh baca tadi sekian-sekian hukumnya begini. Saya dengar Syekh satu orang lagi, satu orang lagi sama Syekh Ahmad Haji. Saya dengar Syekh Ahmad Haji sebut sekian-sekian, bercanggah dengan Syekh sebut. Syekh Ahmad dia kata hang silap dengar, hang yang silap. Pergi tanya balik kat Syekh Ahmad, jawapan dia macam pergi tanya balik. Yang silap tu tak? Silap Tuhan. Nampak tak ada? Dia ajar. Kalau kita Ustaz baca macam ni, saya dengar Ustaz tu baca macam ni. Ustaz tu memang teruk. Kubur tu Ustaz tu memang kan gaji mana perang Ustaz tu. Dah kali. Aku dah betul. Dia pula betul. Dia gitu. Akhirnya jadi apa waktu tu? Jadi masalah. Masalah apa? Masalah tidak akan lagi percaya pada guru itu lagi. Tapi bila guru ni dia bagi tahu apa? Hang tanya balik kat Syekh tu. Syekh tu pandangan sendiri dia tu. Hang yang tak tahu. Lepas tu kata ulama, Syekh la yukhti. Guru tidak pernah salah. Yang salah murid. Itu apa? Itu ada. Kita tidak dengar tapi kita pergi cerita ke orang macam kita dengar betul. Dah kali orang salah untuk guru kita. Ini ada tu kena jaga, masya-Allah. Ni lepas tu kelas pengajian bukan hanya untuk ikut saja. Imam Ahmad Ibn Hanbal, kelas dia hampir 2,000 orang dia. Dalam 2,000 orang yang menulis hanya 500. 500 orang saja yang menulis sekarang-kadang Imam Ahmad. Yang lain hanya datang untuk apa? 1,500 lagi. 1,500 lagi. Sebagai kita 15,000 yang hadir dalam kelas. Yang tu dia hanya 500. Hak lebih buat apa? Lebih hanya melihat adab Imam Ahmad. Yang lebih tu tengok adab Imam Ahmad ketika mengajar, macam mana dia jawab soalan, macam mana dia beradab dengan guru-guru yang lain, macam mana dia sebut nama ulama, macam mana dia sebut nama Nabi SAW, gitu adab. Gitu. Kena jaga. Moga kita pun kelas pun ingat gitu kan. Main kantor mengaji dan untuk dia ada. Baik. Menurut sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Mutawalli. Imam Al-Baghawi kalau dalam istilah mazhab Syafi'i ini kira ashabul wujuh, ni peringkat tinggi ni. Ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i ini seperti Al-Imam Haramain, Imam Al-Ghazali, tinggi. Peringkat besar. Ini Imam besar ni. Disunatkan ketika berdiri qiyam mata melihat ke tempat sujud. Ketika rokok melihat ke kedua belakang kaki. Ada dua tempat pula. Tadi Imam Jumhur ulama kata kalau sembahyang kat mana pun, rokok, sujud, duduk atas dua sujud, semua tengok ke tempat sujud. Pandangan kedua kata dia bahagikan pula. Waktu berdiri tengok ke tempat sujud. Kalau rokok tengok ke kedua belakang kaki, tengok ke tumit. Tengok belakang kaki. Ketika sujud pula melihat ke hidung. Julid mata-mata kan. Masa macam tengok hidung orang. Dan ketika duduk melihat keribaan. Kalau duduk tengok keribaan. Kerana lebih dekat pandangan akan lebih menjaga khusyuk. Tujuan nak pergi pandang pergi mata tak melilau. Nah itu kata hanya main Allahu Akbar. Oh dia tengok atau mata tak boleh kan? Atau ada masjid, eloknya kalau kata depan ada kubur. Kalau kita tutup tiga. Tutup tiga. Tutup tiga kan apa? Bukan takut menghadap kubur. Sebab yang dinding dah ada dah. Memang tak sebuah kubur pun. Takut lagi nampak binatang lalu dah. Nampak lembu lalu dia tengok. Tuan Imam. Lupa apa tengok. Lepas tu dia lagi tengok kubur-kubur, tengok batu nisan. Oh, tengok. Itu dah ingat mati. Lebih dah sembahyang ni, khusyuk dia bukan pada arah tu. Kadang-kadang kita nampak dia tengok kubur, buka lah tingkat, tengok kubur, ingat mati. Maka kita akan khusyuk. Dah tu nanti tipu. Bukan gitu cara khusyuk dah sebenarnya. Boleh. Baik. Jadi namun dijawab oleh pandangan pertama, berubah-ubah pandangan akan menyibukkan hati dan menghalang dari mendapat khusyuk yang sempurna. Jadi pandangan yang pertama, jumhur kata apa? Pandangan ini berbanding dengan pandangan pertama kuatlah. Sebab jumhur pandangan ni kata apa? Dia lebih berubah-ubah pandangan saat tengok ke
ke tempat sujud. Waktu rokok tengok ke belakang kaki. Waktu sujud tengok ke tegang hidung, celah hidung. Kan tengok ke hidung, tengok ke celah hidung teruk lah. Kemudian waktu kita duduk antara dua sujud pula, tengok ke celah-celah paha. Kan celah paha, tengok paha. Riba. Tengok celah paha teruk. Tengok ke paha. Jadi dia pening sebab apa? Takut terlupa. Dia kata menyibukkan barang kita saat dia tengok. Sekali bila rokok dia lupa nak tengok ke mana lah. Dia dah fikir apa tu pula. Lah dia tak khusyuk juga. Yang boleh gitu. Baik. Imam Malik radhiyallahu anhu dalam pandangan ketiga mensunatkan pandangan mata dihalalkan ke depan itu ke arah kiblat. Imam Malik haral ke arah depan. Kalau tengok depan ada tulisan tak, baca tulisan pula. Dan mayang belakang, baju belakang tu tulis nama kawan-kawan sekolah dia dulu. Baca habis, kenal semua kawan-kawan sekolah. Lepas tu elok dengan pakai baju-baju gitu kalau memang sampai mengganggu orang belakang. Hak ini sekarang ni bukan dekat baca tu dia tak tahu buat apa. So imam baca banyak. Dia baca habis baju belakang tu sampai ke dekat jenis buat petang. Mangga. Tahu habis semua. Ada satu riwayat lagi menyebutkan satu hadis Nabi SAW bila mana lalu antara perkara yang membatalkan, dalam hadis tersebut membatalkan, memutuskan solat. Apa dia? Yang pertama perempuan, yang kedua keldai, yang ketiga anjing hitam. Maksudnya kalau lalu 3 hari depan putus solat. Putus solat maksudnya dia putus khusyuk, bukan batal. Ikut Imam Ahmad bin Hanbal batal solat. Jadi kalau kita tengah mayang perempuan lalu depan, batal mayang ikut Imam Ahmad. Ikut jumhur tidak batal. Batal apa? Khusyuk. Sebab perempuan kalau lalu lagi mata hari pada tengok tempat sujud dan naik. Tak tengok rokok, pakai cepat-cepat. Tak tengok perempuan lalu. Kedai pun sama juga, menyebutkan juga pandangan. Anjing hitam pun sama juga. Gitu. Padahal dia menyebutkan pandangan itu. Khususnya kalau semayang di masjid-masjid yang besar dan kemudian terpaksa duduk di luar. Di Mesir gitu. Masjid besar, masjid kecil. Masjid kecil, orang ramai. Akhirnya penuh ke dalam. Dah ke jalan raya. Jadi orang dulu dah lah baju pakai macam apa. Tu kata elok main cepat awal. Masjid duduk dalam. Duduk luar memang mata kita pasal kita tundukkan ke bawah. Baik, apa pandangan ulama berkenaan tutup mata pula hari ni? Tengok hukum yang seterusnya. Oh yang tadi nak pakai yang tadi nak pakai yang mana ni? Banyak pandangan kan ni? Pakai jumhur. Dan juga dalam mazhab Syafi'i tu sebut belakang nombor 1 tu. Maksudnya tengok ke tempat sujud, tengok tempat sujud kan? Faham? Jangan tengok keadaan juga. Kalau kita tempat sujud kita tengok nampak-nampak ada macam-macam lagi yang boleh menyebabkan kita punya mata kita jadi pening. Kita tengok. Waktu tu boleh guna pandangan Imam Malik tengok ke depan. Tengok ke depan. Tengok keadaan tempat. Cuma jumhur ulama tengok ke tempat sujud. Lepas tu elok tempat sujud kita jadikan di warna putih. Ni kayaknya kita nak tukar warna putih kita hampakkan warna putih tu. Tengok dia nampak putih. Bahkan tu bagian masjid-masjid yang kita tengok dia letakkan di depan tempat sujud tu, dia akan nampak kain putih. Kain putih pula. Putih sikit lah tu siap, nak kena lipat saja. Baik. Apa hukum solat sambil memejam mata? Para ulama berbeza pandangan. Menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Al-Abdari, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Al-Abdari. Dan Imam Tahawi juga mazhab Abu Hanifah. Dan Al-Imam As-Sawri, Imam Sawri dia ada mazhab dia sendiri, mazhab Sufyan As-Sawri. Jadi mazhab dia tidak hidup, kerana anak murid tidak menyebarkan. Makruh memejamkan mata ketika solat kerana bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Ini menurut mazhab. Menurut Imam Malik, yang kedua, tidak mengapa. Yang ini diharuskan sama ada ketika solat fardu atau solat sunat. Jadi Imam Malik kata boleh pejam mata. Tak masalah. Ini tengok pandangan Imam Nawawi. Ini pandangan yang menterjihkan. Mana pandangan? Menurut Imam Nawawi radhiyallahu anhu, pandangan yang rajih ialah tidak makruh memejamkan mata ketika solat, yakni jika tidak mendatangkan mudarat. Kerana tiada dalil yang menegahnya dan memejamkan mata dapat menghimpunkan khusyuk. Dan hadir hati dan menegah dari terbebasnya pandangan dan bercabangnya otak fikiran. Otak kita cabang kata, otak tak pejam mata. Tapi kadang-kadang tengok juga kalau tidak mudarat lah. Sebab ada orang yang kalau dia pejam mata, waktu tu macam-macam lintah dalam mata dia. Jangan tak nampak dia macam. Jadi waktu tu elok dia akan buka mata. Kalau
pejam mata, dia akan lupa habis semua. Maksud dia khusyuk dan lebih hadir kuat. Maka kata Imam Nawawi, boleh pejam mata. Boleh tak? Pejam mata. Tapi ingat, tidur tu jam-jam tidur tu jam lah teror seks sujud. Tak bangkit. Tak pernah mayang tahajud. Mayang tasbih ramai-ramai. Tasbih pula kan. Sebelum subuh. Sebelum ni buat bangun malam. Orang pakai bangun dah. Kawan ni tak bangun-bangun. Kita ingat meninggal dah ketika sujud. Orang tak bangun-bangun sampai dia sudah. Sampai tu Imam bagi salam. Nanti dia bangkit juga. Dia bangkit bagi salam tu. Bagilah. Tinggal berapa rakaat aku tak tahu. Kita pun takkan nak menyepok dah kan. Dia tu tidur elok tu. Kan sepok dah balik pula. Siang kat dia. Kisahkan dia buat pensan. Tu pun bagus juga. Dia nak cover baru. Buat pensan. Lalu lepas tu tuan-tuan imam pun nak edit solat tasbih. Solat tasbih ni mudah ya. Kita buat teruk. Lepas tu dalam sebahagian, dalam tarikat Syazili, guru kami yang mulia Syekh Munah Nabil Ghamri, seorang ulama besar daripada Makkah Al-Mukarramah, anak murid Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya jumpa dia baru ni di Makkah Al-Mukarramah, dia ulama hadis. Dan dia duduk dengan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki selama 18 tahun tidak pernah tinggal solat subuh dengan Syekh Muhammad Alawi. 18 tahun tak pernah tinggal solat subuh dengan Syekh Muhammad Alawi. Dan selalu subuh. Kalau ada orang main nak minta mengajakkan dia nak pada Syekh Muhammad Alawi. Syekh Muhammad Alawi kata kalau hang macam dia ni tak apa. Kalau hang macam Nabil ni tak apa. Bukan Nabi Raja Lawak tu. Syekh Nabil Al-Ghamri. Nabi dia buat, dia darah. Tapi kami ni main daripada Azhar. Bila main daripada Azhar, dia layan kami dengan baik sebab kami tetamu. Dia kalau janji dengan dia pukul 7 petang kena main. Jangan main awal sebenarnya, lewat sebenarnya, hang ketuklah pintu 800 kali pun dia tak buat. Janji tak tepat. Tapi itu nak kena set jam sama dengan jam dia. Kalau jam dia awal 10 minit, teruk kita. Jadi kena main awal rumah Syekh. Hari tu kebetulan kami dah janji-janji pakai dah tepuk-tepuk orang gitu. Pecah kumpulan. Hak kawan nak kena main lepas tu, ada kawan yang main kemudian. Kita jadi bimbang. Kita dah lepas beritahu Syekh ni galak. Syekh ni jenis dia syadid. Jadi pukul 7, pukul 8 baru sampai rumah Syekh. Saya sampailah pukul 7 tu. Kawan-kawan nak kena tunggu tu. Pukul 8 baru main. Kita jadi apa dia kan. Sampai depan rumah Syekh. Pukul 7 tu, pukul 8 kami masuk rumah Syekh. Syekh dah duduk dah tunggu sejam di atas kursi. Tak gerak. Kaki bersilang. Tu kata aku takut tengok. Ni semua tiba dapat apa ni orang panggil apa? Dapat sikit daripada Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali garang. Syekh Muhammad Ali garang tu. Ayah dia garang lagi mana? Syekh Alawi Al-Maliki garang. Garang macam mana? Dalam kelas anak murid duk bimbang. Ini tu dia ada, jangan bimbang. Duk pusing pen. Nampak sangat boring. Dia tak nampak parah. Syekh Alawi Al-Maliki dia pegang tongkat dalam kelas. Hadis tu buah jilah untuk tapah cerita. Rahimahullah. Dia pegang tongkat kejap. Dia anak murid duk. Dia ambil tongkat tepuk kepala. Darah kepala. Garang kubur. Bukan garang tu dia kena. Tapi buat apa tu? Hentak pergi hospital. Pergi hospital. Baru kepala. Kalau kita abad kamak tu, guru zalim. Tengok ni ulama-ulama, dia pukul pun ikhlas. Bukan dia pukul tu dengan nafsu. Pukul dia nak ajak murid tadi. Budak tu main balik dalam kelas. Main balik lepas tu, balut tu. Tak main dah, main kali balut lagi kan. Tu kata ikhlas tu guru dulu ni, dia pukul anak murid tak abad kata guru. Tak abad kamak ayah. Dia sebab ikhlas dia tu, anak murid jadi semua. Ada anak murid yang tak kerti mana pun. Tukang pegang kasut ni. Qadi Kupang dulu. Di Kupang. Ni tu guru Haji lah. Bukit Dada cerita. Guru kita. Dia kata Qadi Kupang dulu. Tok guru cerita kata dia bukan cerdik pun. Duduk dalam kelas bukan cerdik. Nulis tak kerti. Orang lain topik tanya soalan macam-macam tanya. Dia tak kerti. Itu senyap. Tapi kerja dia pada setiap hari. Tok guru main tunggu kat depan pintu Masjidil Haram. Kemudian pegang kasut Tok Guru, bawa tongkat Tok Guru. Itu yang berjalan. Balik Malaysia jadi apa? Jadi Qadi Kupang. Salah seorang ulama di Kedah. Waktu tu keluar habis ilmu dia. Hebat semua Kupang. Nampak tak? Waktu mengaji, lekeh sekali. Tu kata ni barakah. Main bila bapak ada. Kita kalau nak boleh mengajar,
Nak dengar, nak ingat balik masalah-masalah yang sebelum ni. Nak ingat macam mana? Kalau ikut dengan otak kita yang sangat terhad. Kita banyak maksiat. Tapi moga harap dengan berkat syekh-syekh lah kot, yang boleh bercakap, nak keluar sikit-sikit ni. Itu kan. Nak harap berkat syekh. Tu kata penting berguru. Boleh. Ni kata Syekh Nabil Ghamri ni. Kenapa saya contoh Syekh Nabil Ghamri? Dalam buku dia, ada bagi hadiah buku dia. Antara amalan dia nak petang amalan dia. Hari Jumaat, setiap hari Jumaat dia duduk main masjid awal. Dan bila main masjid awal, semayang sunat tasbih dulu. Sebelum tu untuk imam sampai, buat solat sunat tasbih dalam masjid awal Jumaat. Ni antara amalan dalam tarikat Syazili. Baik. Ni kita tak lama. 5 minit. 10 minit. 10 minit. Jadi bila mana apa kita ni kalau jadi mayang terawih, mayang tasbih. Jangan banyak-banyak ni kita mayang masa dekat bol, rasa serik tak mau mayang lah tasbih. Itulah dia tahu apa nak mayang tasbih sekali cuma hidup pun tak apa lah. Tak pernah mayang setiap hari, mayang lah seminggu sekali. Tak seminggu sekali, sebulan sekali. Tak sebulan sekali, setahun sekali. Tak setahun sekali, semua hidup sekali. Kita kali kita apa? Ambil atur lah. Sebab tension. Ustaz-ustaz ni dia lupa hebat boleh. Main-main. Allahu Akbar. Baca Fatihah, alhamdulillah. Habis selesai tu. Subhanallah walhamdulillah. Buat lagu tidur. Nak baca berapa ratus? 300 dah spek. Tu buat lagu gitu. Benih dia nak buat belakang tu. Dah tu satu-satunya semayang saya menangis lah semayang. Menangis kan tak lah. Waktu rokok tu menangis. Dia kata dua. Bayar banyak apa pun. Kalau nak habis 300, ketat betul-betul ni. Lepas tu dah nanti ni maki menjabu tu imam. Baru. Tak berkat. Lepas kita tua. Dah kita besar sikit. Tahu banyak dah yang terbesar pun. Allah. Baca tu sebenarnya. Saya 15 kali. Lagi 300 kali. 4 rakaat. Saya buat teruk. Buat teruk bagi orang lari daripada sembahyang. Itu dia jaga-jaga. Dakwah tu kena elok. Dah lah orang baru nak sembahyang. Jadi tak mau sembahyang apa yang macam-macam. Suara sedap. Memanglah kita mengaku suara sedap. 5 kali pertama kita seronok lah. Main 300 kali. Lupa sedap pertama. Doa iftitah. Apa maksud doa iftitah? Maksud doa iftitah, apa hukum baca dia? Doa iftitah ialah doa yang dibaca ketika sebagai pembuka solat, iaitu sebaik sahaja selesai takbiratul ihram. Semalam ni pakcik tanya kat saya, takbiratul ihram apa ni, berapa harakat nak kena baca? Saya silap malam. Saya kata 16. Yang penting 14 harakat. Yang lebih daripada 14 harakat. 14 harakat maksud sab'a alifat. Maksudnya 7 alif. Dengan kadar 7 alif. 7 alif, 1 alif sama dengan 2 harakat. Jadi 14 harakat. 7 kali 2, 14 harakat. Bukan 16. Saya betul. Tamam. Doa iftitah adalah doa yang dibaca sebagai pembuka solat, iaitu sebaik sahaja selesai takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayhatan qabla an yaqra. Hadirin Allah sekalian, bila saya cerita pasal Syekh tadi, saya tanya kepada Syekh Nabil Ghamri, dan Syekh kena anak murid Syekh ada lebih kurang 10 orang nak mengaji dengan dia. Mereka mengaji kutub sittah setiap hari. Setiap hari ada kitab yang dikirim. Kitab Sahih Bukhari hari ini, Sahih Muslim. Tapi asas dia paling kuat Al-Quran. Sebab Syekh Nabil Ghamri ni orang yang sangat pakar dalam Quran. Dan dia hebat ilmu nahu dan sebagainya, hebat Quran dan mazhab Syafi'i. Dan dia Syekh kenapa tak ambil orang Melayu? Dia kata ada orang Melayu tak main. Orang Melayu tak nak main. Banyak Indonesia ramai semua begitu. Syekh Osman Zain pun ramai Indonesia. Syekh Nabil Ghamri ada 10 orang. Dan kalau duduk itu memang maksudnya ditarbiyah semua. Kita pun, lepas tu dia tengok gambar anak saya. Anak saya pun umur waktu itu 6 bulan. 4 bulan. Dia tengok gambar anak saya pergi pakai sekolah. Saya belum sobat dengan anak saya. Tu ambil gambar buah dekat iPad. Saya tunjuk iPad kat dia. Dia tengok iPad, banyak kitab boleh buah. Dia seorang tu kan. Dia cakap Arab lah ni. Dia terjemah balik bahasa Kedah. Jadi bila tengok, banyak kitab. Lepas tu tutup nampaklah wallpaper tu, nampak muka anak saya. Dia tanya siapa? Anak lah. Ya anak. Bukan aku lah anak saya. Anak. Itu saya kata, nanti hantar dia main kat aku. Hantar dia main lagi. Nanti saya waktu tu sampai dah banyak dia. Padahal
jumpa dia. Bila aku teringat dia. Teringat sangat. Maksudnya, kalau anak saya besar ni, teringat dia tak. Confirm lah tak ada Wahabi, insyaAllah kan. Dua kata, Wahabi memang tak gitu ya. Sebab dia ni imam ulama usaha hadis semua. Dia ada syarah kitab Sunan Darimi. Nama kita ada Fathul Mannan. Syarah pada Sunan Ad-Darimi. 10 jilid syarah. Dan itu satu-satunya syarah Sunan Darimi di dunia. Satu-satu syarah Sunan Darimi. Ni adik-adik ni kalau kata Pak habis sampai Quran apa? Pergi mengaji kat dia. Duduk di muka. Dia malah kena katok kepala tu biasa. Tak ada adik alim. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikit nak cerita sikit kan. Nak cerita panggil Syekh. Dia punya garang dia tak layak, dia tak cawan. Kaki sebelah. Dia habis makan kopi pahit tau. Garak dia kopi pahit. Minum satu cawan kecil tu. Lepas tu habis. Dia nak minta ayam. Dia tak sebut di mulut. Dia tak gini. Dia duduk tak kursi. Lepas tu ayam dia minum habis. Dia tu gini. Duduk sembang dengan kita. Ada apa? Tuan apa? Tahu orang kita. Betul lah. Punya darah apa penegat itu lah. Anak murid kena takut dengan dia. Tapi tengok jadi semua. Dia akan keluar jadi anak murid yang beradab dengan orang. Itu kan. Dia akan beradab dengan semua. Orang tua-tua dia beradab semua. Dengan kita ni Masya Allah baru tengok anak murid dia kita jadi kagum. Jadi hebat Masya Allah. Ni mesti alim rumah ni anak murid dia ni. Tapi anak murid dia makanan serve kat kita lah semua dah. Lepas tu kita makan tu, lepas tu dia pergi angkat. Kita tak mau lah. Dia angkat. Cik kata angkat apa? Nanti nyala dia buat lagi. Angkat apa? Tu dia nak makan lagi lah. Berhenti lah kan? Saya kesian lah kan? Tak, habis cukup. Dia bawa mau pergi belakang. InsyaAllah. Garam, guru gini yang jadi. Kenapa? Ni nak cari guru hak lemah kebalan. Hak tak pernah marah dia. Tak ada riba, jadi sotong sampai habis. Nak jadi guru nikah. Tak suruh garang kan? Saya tahu. Nak boleh takut. Baru jadi. Idza kabbara fi salati sakata hunayhatan qabla an yakhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bertakbir masuki solat yakni takbiratul ihram, baginda senyap seketika sebelum mula membaca Al-Fatihah. Faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Semuanya aku melihat kau demi ibuku dan ayahku. Bi abi anta wa ummi. Demi ayahku dan ibuku. Maksudnya aku serahkan, aku gadaikan ibu dan ayahku pada mulia Rasul. Ini sebagai orang panggil apa? Sebagai benda yang besar ni. Ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ati? Ma taqulu? Semuanya aku melihat kau senyap ketika di antara takbir dan bacaan Fatihah. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca ya Rasulullah? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina qataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min qataayaya kama yunqqa sawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min qataayaya bil ma'i was salji wal barad. Apa dia baca ni? Apa dia baca lagi? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya tu atas tu. Dia ulang balik bawah. Lepas tu dia terjemah. Bawah ni ulang balik tu. Terjemah dia, ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dan barat. Ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Ya Allah sucikanlah aku dari dosa-dosaku dengan salji, air dan embun. Apa yang Allah terjemah? Al-Barat ni embun. Yang betulnya Al-Barak ni bukan embun. Al-Barak ni adalah hujan batu. Sebab embun ni dalam bahasa Arab panggil nada, an-nada. Lepas tu kita qatrun nada, maksudnya titisan embun. Wa ballis sada, yang boleh menyebabkan hilang dahaga dalam ilmu nahwu. Nampak? Tajuk kita qatrun nada wa ballis sada. Ini hanya titisan embun nahwu yang boleh menghilangkan dahaga. Kalau kamu dahagakan ilmu nahwu, baca kitab ni cukup dah hilang dahaga kamu. Aku tak kata ayat laut, dia kata. Aku tak kata ayat sungai, aku kata titisan embun saja. Itu pun dah cukup dah untuk ilmu nahwu kamu. Baik. Jadi barak tu maksudnya apa? Yang betulnya. Tapi ulama dulu banyak terjemah embun. Bedanya pada tuan kita di Mesir,
Dia berkata al-baraq yang betulnya maksud dia adalah air hujan yang jatuh dalam keadaan keras, kemudian dia mencair. Yang tu jadi panggil apa? Hujan batu. Hujan batu. Ini yang orang Melayu pula, hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik diri sendiri. Artinya hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Pergi negeri orang tu, kutip hujan mah tu. Lepas tu bawa balik. Balik negeri sendiri balik. Baik, hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Kita boleh memilih mana-mana satu doa iftitah yang pernah diajar dan dibacakan oleh Nabi SAW. Di dalam hadisnya, doa iftitah ini hendaklah dibaca perlahan, jadi tidak dikuatkan suara. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup? Ya. Kami isu di dalam kita sudah kunut nazilah dengan dibuat untuk semester. Abang kita tanya, boleh tak kita buat kunut nazilah ketika pernah solat? Kita kunut nazilah ketika solat sama solat fardu atau solat sunat kan? Berdua sekali. Sekarang ni berlaku isu di Syria, di Rohingya apa semua kena di Burma. Jadi boleh kita nak baca doa kunut nazilah. Sebagian pandangan ulama mengatakan kunut nazilah ni adalah dibagi fiqhul ummah. Fiqhul ummah mesti arahan daripada kerajaan itu. Kerajaan yang kena arahkan untuk baca. Tapi kalau nak tunggu kerajaan ni nak tunggu baca, aku rasa kena tunggu pilihan raya lah kalau nak pergi baca. Maksudnya tak baca. Jadi baca nak boleh baca. Baca saja. Baca untuk apa? Untuk hancurkan golongan kufar. Elok kita baca. Kaya surah apa tadi? Zuhur, Maghrib, Asar, Isyak, Tarawih, baca. Baca doa kunut nazilah. Untuk apa? Untuk hancurkan pokok-pokok semua. Baik, tadi selesai. Ada siapa lagi yang takbir? Untuk takbir kan? Tak ulama telah sebut yang berkenaan dengan kadar minimum ataupun kadar minimum dia maksud bagi dengar ke telinga. Dengar ke telinga. Maksudnya kalau bunyi bising sekalipun, ada construction depan, pegang, tak perlu nak pergi kuat, nak pergi dengar suara kita, tak payah. Maksudnya kalau tak ada benda tu, kita dengar, maka cukup dah baca. Nampak? Itulah sekadar. Kadar maksimum tak ada. Janganlah bertentang-tentang lah dia. Jadi, kena ayam apa tu? Kena rasuk kan? Jadi, biasa-biasa. Kudu, ayam. Ya. Ayahanda kita tanya antara pejam mata ni, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Jadi mana yang aula? Mana yang aula? Kalau ikut pandangan Imam Nawawi yang rajihnya, dia kata tak ada masalah. Dia tak suruh. Dia kata tak ada masalah untuk tutup mata. Dan dia kata sunat tutup mata. Tak sebut. Jadi tengok keadaan kita. Aulawiyat tengok ke kita. Maksudnya kita kalau tengok ke depan, akan pandangan kita jadi bermasalah. Turun ke depan, baju dia pakai yang saya cerita tadi, tulis habis semua, dia kumpulan apa? Dia kumpulan apa semua, nasyid apa semua, dia tulis habis. Kawan-kawan sekolah dia, jadi elok tutup mata. Tutup tengok tengok nampak pula kain lekat dia. Gajah duduk, mangga apa semua nampak habis. Tutup mata. Betul tutup mata. Tapi kata tak apa kat depan. Okey relax, tengok ke tempat sujud, tenang, tak elok tak. Sebab apa? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Bagi kita khuruj khilaf, keluar daripada apa ni pertentangan di kalangan ulama. Maksudnya bukan pertentangan, perbezaan pandangan. Tengok keadaan itu maksudnya. Ya. Ada siapa lagi? Ada soalan? Ya. Qunut nazilah dalam mazhab Syafi'i dibaca pada rakaat yang terakhir. Rakaat terakhir selepas rukuk. Ketika i'tidal. Gimana? Beza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia akan baca sebelum rukuk. Selepas baca Fatihah dia baca dulu. Qunut. Kemudian dia rukuk. Kemudian i'tidal, kemudian dia sujud. Di mazhab kita baca dengan sebelum selepas mana kita rukuk. Ketika i'tidal baca. Ya. Hukum pakai baju yang penuh nama-nama tadi. Kalau duduk seorang-seorang, tak ada masalah apa. Duduk tadi seorang, tak ada masalah apa. Kalau main masjid, mengganggu orang, maka kita itu makruh. Ya, tak ada. Bukan. Doa.
Doa iftitah yang biasa kita baca tu ambil pada mana? Tak boleh tengok, ambil pada mana? Ambil daripada ni. Ambil pada hadis lepas tu. Kita tak baca lagi tadi. Belum sampai. So hadis yang kedua. Hadis tu yang kita ambil. Kita ambil pada riwayat. Kita baca separuh saja. Sebab orang lain dia malas menghafal. Jadi saudara-saudara pun ajak sekat, ajak lebih sikit-sikit, nak murid tak mau ambil kelas. Dia jaga. Tapi kalau nak hafal hadis lepas ni pun silakan juga, masalah. Tapi orang kita ni baca sunat ketika mana? Solat tadi kita sembahyang, Allahumma salli selamat kalau seorang diri. Kalau jadi tu imam, dia baca, sunat baca. Kalau kita main lewat masbuk, tidak disunatkan baca. Tapi tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau kita sempat kita baca, dan sempat baca Fatihah, sila. Tapi kalau kita dalam main masbuk, lepas tu duduk puluh pula baca doa iftitah. Allahu akbar kabiran dan katsiran subhanallah wa ta'ala. Imam Allahu akbar rukuklah. Maka ketika sebut wajib bagi dia baca Fatihah sekadar doa iftitah dia baca. Jadi dia baca Allahu akbar kabiran dan katsiran subhanallah wa ta'ala. Maka dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahu akbar. Tiga. Sama macam tadi doa iftitah dia baca. Nampak? Wajib dia baca. Kalau tak baca itu dia rukuk tu batal sembahyang. Batal sembahyang. Karena dia telah taksir, maksudnya lalai daripada baca Fatihah. Sedangkan patutnya dia masuk baca Fatihah tu. Ini dia dikalut dengan baca doa iftitah. Yang wajib bagi kamu sekarang adalah baca Fatihah, bukan doa iftitah. Kalau dah kamu main lapan, main awal tak apa? Boleh. Kalau tak sempat rokok dengan tu imam, dibenarkan dia untuk rokok lagi sampailah tu imam tu i'tidal. Maksudnya kalau dia sempat rokok ketika imam dalam keadaan i'tidal, maka sah lagi sembahyang dia. Tapi rakaat tu, rakaat tak dikira. Dia kena ulang balik satu rakaat lagi. Tapi solat tu dia jemaah salah. Tapi kalau tu imam dah turun pada rakaat yang turun pada sujud, batal sembahyang dia sebut. Kalau dia tak rokok lagi. Boleh? Batal terusnya. Ada lagi? Ada tak? Ada masalah tu kena buka dalam kitab Khawlutan fi Ahkam Makmum wal Imam. Karangan Al-Imam Ibnu Imad Al-Aqfihasi, seorang ulama besar hadis, ulama besar fiqh mazhab Syafi'i. Satu lagi soalan, dah habis. Ya. Dua. Ya. Ustaz, bila kita masuk orang tu sembahyang, kita nak jadi imam, kita tak biar ihram dulu, kita cuit dia kemudian ataupun kita cuit dia dulu, bisik baru dia dulu, baru kita cuit. Sebab saya tanya, kalau orang tu tengah duduk akhir-akhir, lepas tu takut kita tak kira-kira dia boleh salah. Jadi mana yang kita kira? Baik. Soalan bagus. Soalan pakcik sangat baik. Kerana ni orang Melayu selalu buat. Orang Melayu selalu buat apa? Main-main kata imam, cuk tu imam tu. Kejut tu imam. Faham? Dah tahu. Dia kepala samsing. Allah, samsing. Mana jadi imam tu? Dia yang buat gitu. Buat macam mana? Masuk dalam solat tu. Allahu Akbar. Baru. Kalau tak tepuk pun tak apa. Main duduk tepi tu imam, angkat takbir kuat-kuat. Tu imam tu buat pelik kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok. Apa tak apa. Dah tahu dah imam Muhammad tu. Saya tengok. Maksudnya tak perlu tepuk pun tak apa. Tapi kalau nak tepuk, contohnya kadang-kadang kita tak tepuk, Datuk dia ni tak faham. Tak faham, dia buat tak tahu. Maka waktu tu kita tepuk. Slow. Kenapa tak boleh tepuk sebelum kita masuk sembahyang? Kenapa kita tak boleh main tepuk dulu, lepas tu bawa kat takbir? Kerana kita dikira mengganggu orang sembahyang. Boleh tak? Ada tu kesalahan bagi orang yang mana dia main, dia duduk belakang. Dia main seorang, makruh dalam mazhab Syafi'i, duduk belakang seorang makruh. Bukan batal sembahyang, makruh saja. Tapi kalau tak boleh nak buat macam mana? Pasal duduk, buat macam mana? Kalau duduk lah. Maka bila dia main duduk belakang seorang, jadi dia nak pergi elok daripada makruh. Maka nak pergi elok kurus je lah. Sebab mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kata duduk seorang-seorang belakang batal sembahyang. Dan macam mana nak buat? Dia pun kenalah, minta izin dengan orang depan, main duduk belakang diri dia. Maka dia buat macam mana? Tepuk orang depan akan main menginjak ke main belakang. Maksudnya mengundur ke belakang, main tepi dia. Tapi dia kena buat jahat pula. Tepuk dia main belakang, kita pipik tempat dia. Tu nak kena penyepok lah tu. Ada kan dalam YouTube kan. Buat panggil dulu. Dia tepuk, lepas tu kawan tu main belakang, dia pipik tempat kawan tu.
Kenapa depan muka pun. Dan alhamdulillah itu dia berakal. Bodoh dia pakai. Tapi tak apa. Macam mana? Nak masuk, kalau kata kamu main-main terus tepuk dia, tanpa masuk dalam solat dulu, kamu telah menyebabkan dia buat dua kesalahan. Yang pertama, kamu menyebabkan dia telah duduk. Kamu dah buat dua kesalahan, bukan dia. Kamu dah buat dua kesalahan. Yang pertama, kamu tepuk dia, kamu ganggu dia solat. Yang kedua, kamu menyebabkan dia pula jadi makruh duduk seorang-seorang belakang. Sebab kamu tak masuk solat lagi. Yang kita baru duduk, betul yang tadi pinggir. Seluar dia nak turun dia. Betul, tepuk dulu. Nak beda nak pegang bantu main belakang. Waktu tu kita dah bagi dia duduk seorang-seorang ketika sebut. Nak bagi dia tak duduk seorang-seorang, kita kena masuk solat dulu. Allahu Akbar. Baru tepuk. Bila dia balik ke belakang, dia patah balik ke belakang, maka dia tidak makruh lagi waktu tu. Karena kita ada. Nampak tak? Itu juga. Itu kena jaga dia lah. Bahagian tu kena fikir. Dan macam nak ceritanya tadi, macam mana kalau kita tak masalah nanti. Kawan tu kalau duduk tahiyat awal, kita angkat takbir, tengok-tengok bagi salam. Dan kalau tak tepuk macam mana? Kita kata-kata dulu tepuk. Angkat takbir, tengok-tengok dia bagi salam. Kita dapat pahala jemaah walaupun tak duduk. Nampak? Dapat pahala jemaah. Perlu duduk waktu tu? Tak perlu duduk. Nak kena turun juga? Tak perlu turun. Dah dia bagi salam tak? Tapi kalau tak bagi salam, dia wajib turun kan? Wajib turun duduk sekali. Baik, wajib. Kita mayang, Allahu Akbar tu imam tu tahiyat akhir. Tahiyat awal memang tak ada lah. Sebab tahiyat awal dia tak bagi salam lagi. Tahiyat akhir. Lepas tu imam dia datang kat takbir, Allahu Akbar. Kerana kita perlu duduk. Duduk pun. Duduk kali dengan imam. Duduk tak ada baca tahiyat. At-tahiyyat imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat dah kita berhabis. Boleh pilih dua. Nak berhabis pun tak apa, nak bakit terus pun tak apa. Kerana waktu tu bukan tempat kita untuk baca tahiyat. Kita hanya duduk sebab nak ikut dia. Jadi dia dah habis dah. Maka ketika tu boleh kita potong tu, boleh naik terus. Tak perlu habiskan tahiyat. Boleh tak? Tak perlu habis. Sebab tu bukan tempat kita. Jadi saya tak apa lagi. Saya tak apa. Nak jual masuk tu masalah. Macam mana? Yang kedua? Oh, dia main soal-soal dia belakang. Soalan pertama tadi bukan soalan pertama beliau. Masbuk nak kira macam mana? Masbuk ni dikira dalam istilah para ulama. Maksud masbuk adalah orang yang tidak sempat membaca Fatihah dengan imam. Masbuk. Tak sempat baca Fatihah dengan imam secara sempurna, maka ketika itu masbuk. Ketika masbuk tu ya, kita main-main tak sempat baca Fatihah dengan imam. Masbuk. Walaupun takbir sama dengan imam, dia ada masbuk dari segi luah dan bukan istilah. Mungkin dia baca lambat. Jadi baca lambat, bacaan dia lambat. Maka ketika tersebut ulama-ulama kata dia ni dibenarkan untuk lewat pada tu imam, jangan lebih pada 3 rukun panjang. Dia ni boleh lewat pada tu imam. Dia baca lambat. Baru masuk ikhra, Alif ba tepuk sangat tu. Maksud dia baca Fatihah tu lambat semua. Dia jaga beralun baca. Beralun elok. Buat lagu Masyari Rashid Al-Afasi. Tak payah buat itu dah. Maksudnya dia baca lambat. Bila jenis ada orang jenis baca lambat. Dia baca macam maka dia ni terbala dengan perkara tersebut. Bila terbala dengan perkara tadi, bila tu imam dah dah rokok pun dia tak habis-habis lagi, dibenarkan bagi dia untuk habiskan. Dia boleh habiskan tu imam, tak habis-habis lagi. Kemudian tu imam sujud pertama tak habis juga. Tadi rukuk tu dah rukun pertama panjang. Tidak rukun pendek tidak dikira. Sujud pertama, rukun kedua panjang. Duduk antara dua sujud, rukun pendek tidak dikira. Rukun yang ketiga, rukun panjang ketiga pada sujud yang kedua. Jadi dia kena dapatkan tu imam sebelum tu imam habis sujud yang kedua. Kalau tu imam dah bangun pada naik rakaat kedua, kalau dia tidak niat mufaraqah, batal sembahyang tu. Nampak? Baik, soalan kedua, macam mana dengan tu makmum? Kalau kita dah tahu orang di belakang kosong-kosong surat, adakah perlu bagi dia pergi ke belakang? Kalau kita diminta oleh makmum di belakang untuk pergi ke belakang, maka kita sebut sunat hukum. Dia dapat pahala, membantu orang. Dapat pahala ketika sebut. Dia faham? Dia dapat pahala. Bukan saya saja tapi kalau dapat pahala banyak. Kita orang nak lalu keluar daripada sembahyang. Soft yang sutrah bagi imam adalah sutrah bagi makmum. Jadi tu imam ni kalau sutrah dia depan,
Sutrah tu hadapan, sejadah hadapan, ataupun dia letak kayu ke depan. Maka tu sutrah tu imam. Jadi kalau kata orang lain tu lebih daripada sutrah tak apa. Jangan duduk tengah-tengah tu, baru tu imam kena hadap. Baik, makmum ada tak sutrah? Tak, sutrah dia adalah sutrah tu imam. Jadi tengah-tengah ni tidak ada sutrah. Jadi kalau orang nak lalu dalam keluar, tak ada pasal suruh tahan kan. Kita dengan main jemaah, kawan nak berak sikit ujung lah. Ujung sikit je nak keluar. Kita lebih tahan. Korok dia. Dan dia tahan, tapi tahan dia bisa lama. Kena menjebak lagi. Kalau nak keluar boleh juga, dia boleh balik turun, pergi ke belakang. Hak makmum belakang, elok buka perut. Jadi makmum hak depan ni, elok dia buat macam ni. Dia duduk tayang macam ni. Kemudian dia nak keluar, dia pun balik. Tak perlu bagi salam. Tak perlu, dia bagi salam. Kalau tayang ni dia batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai mana tu? Tu bidang tu. Tak ada salam tu, dia keluar tu je. Nak keluar tu. Bila dia nak keluar, okey dia balik keluar. Dia tengok tong belakang. Dia buat macam mana? Buat gini. Buat dia. Jadi orang belakang sunat buka jalan. Nak buka. Tapi ada buat. Dia buat gitu, panggil dulu. Dan kalau orang suruh itu pula, tak payah kita perlu suruh tangan. Ya, nak suruh salam kan? Salam dia. Jadi buka tu sunat. Nak tolong dia, nak pergi keluar, tak pergi di ujung dah, tak pergi beraklah jamban tu, beraklah jamban tu, beraklah masjid tu. Hak yang tahan tu, basuh. Nak basuh tu siap pula, tu dia tepuk. Boleh tak? Ada yang? Okey, baik. Ustaz saya dengar, macam mana kalau orang jenis sengaja, tunggu. Tu imam macam baca. Kemudian dia pun tunggu bagi tu imam dekatkan nak rokok, baru dia masuk. Allahu Akbar. Dia dikira masbuk. Dia dikira masbuk. Dan pahala dia macam mana? Pahala sudah tentu tak sama dengan orang yang tak perlu tunggu lah dengan tu imam. Orang pancikat tak pukul 8, sama dengan pukul 12? Tak sama lah je. Tak sama. Gaji sama kan? Oh, gaji nak sama mana boleh. Macam merah hai gaji. Yang pukul yang semua 12. 8.50. Hak jenis semua dah pancikat dah warna merah dah. Jadi tak tahu pakai pancikat jenis tu ke tak lagi kan? Zaman moden lah. Saya sempatlah zaman pancikat. Dulu sebelum di Mesir, kerja jenis pancikat. Kita pergi awal, hak tukang buka pintu pula main lewat. Merah juga hari tu. Dan setiap hari dah merah dah. Hari piawai pula, hari piawai pada bos ni. Dia dah tukang buka pintu pula dapat. Dah kena merah pula. Kenapa? Dia kata, takdir Allah Ta'ala memang kita ni jenis merah. Tapi tambah hari jauh. Baik. Ada soalan? Ya. Oh, habis dah tu jadi. Habis dah. Tamam, tadi. Apa dosa orang yang lalu depan solat? Dosa dia Nabi tak beritahu. Tapi Nabi kata, kalau kata kamu tahu apa yang ada di depan orang yang sedang solat, sudah tentu kamu akan berdiri menunggu untuk dia habis solat sebelum kamu lintas selama 40. Nabi kata selama 40. 40 apa? Allah. 40 hari, 40 tahun, 40 jam, 40 minit, 40 saat, 40, tak tahu. Sebahagian riwayat kata Arba'ina kharifah, 40 kharif. Kharif ni musim buruh. Jadi 40 musim buruh kamu akan tunggu. Maksudnya 40 tahun. 40 tahun kamu kena tunggu. Dengar. Tapi kalau kata musim buruh jadi main 2 tahun dah beli. Jadi mungkin 20 tahun. Jadi makna tu berbagai. Jadi Nabi nak kita terlalu besar apa yang ada depan orang sembahyang tu. Sehingga kalau kata kamu tahu, kamu tak akan lintas. Buat apa? Itu kena jaga-jaga. Jaga-jaga. Tu kalau sembahyang seorang-seorang kecil. Last. Ada lagi yang nak tahu. Baik. Safrah jangan jauh sangat. Jadi kawan, dia kata safrah tu maksudnya di depan kita ni memang 1.5 meter depan kita. Oh, kalau dia tak tahu tak payah lintas balik. Ada orang dia jenis, dia jenis kali orang tidur. Budak-budak kan banyak, orang tua-tua kata gitu. Langkah orang tidur. Tak boleh tu. Langkah balik. Tak payah buat itu, kita pun dah langkah dah. Orang tu safrah. Tak pasal betul nak kena pusing balik sekali lagi kan. Nak bagi orang tengah putih. Dia terbatal lah kita punya dosa. Tak, dia tak sengaja tak pasal. Boleh keluar. Dia mana? Satu ke soalan tu? Dia semayang belakang kita.
Kemudian dia tak safrah. Okey, baik, soalan dia gitu. Baik, jauh mana safrah yang kita nak kira? Tengok kadar yang sepatutnya ada. Maksudnya safrah sepatutnya dia letak di depan dia. Kalau dia tak ada, itu taksir bagi dia. Maksudnya kalau kita lalu di depan dia jauh sikit lah. Kalau dia itu, maksudnya kalau dia letak safrah, bolehnya ni lah. Di tempat sujud ni, yang ni, garis depan. Kalau senang kita tengok, tu ada yang bentuk. Nampak? Hadapan tu lah, dikira macam kalau sekadar safrah, patut dia letak. Baik, kalau kata dia lalu lebih sikit berapa? Jangan buat berapa? Lalu lebih sikit. Dia kadang-kadang ada satu masalah yang berlaku pada hak semayang belakangmu. Belakangmu. Hak yang lalu ni dia masuk masjid tengok, jom. Bayang dia tu. Keluar masjid balik. Pergi belakang. Punyalah peradaan kena ada ilmu, no? Tak payah gitu. Langkah dia depan dalam masalah apa tu jauh gila. Bukan jauh gila, jauh sungguh. Belakang. Boleh faham? Tak ada masalah. Okey, hari ikut no? Minta maaf banyak-banyak kita sakit daripada mana macam tu. Jadi pakcik ada soalan, saya kena raih juga. Saya ni hati lembut. Ya? Dah tak? Okey, saya kat dulu. Yang baik kepada Allah Ta'ala yang maha pada saya sendiri. Aku tahu ni hadar astagfirullahaladzim. Saya minta maaf baca sikit. Saya tak tahu, saya tertidur tadi. Sebab saya terlalu letih. Balik-balik tu letih kan. Tak main lah. Lepas tu terledak. Saya baiklah Mus'ab fiqah. Kalau tidak, sampai buat Mus'ab. Dia alhamdulillah sampai juga sana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu kalau ada soalan, kalau ada tak sempat tulis, tuan tak kan? Takut-takut tak sempat kan? Tulis.